Sejak ribuan tahun dahulu, seluruh masyarakat di dunia sudah mengenali Semenanjung Tanah Melayu. Seorang sarjana dari University Oxford, iaitu Stephen Oppenheimer, menulis di dalam bukunya yang bertajuk Eden in the East bahawa Semenanjung Tanah Melayu yang termasuk di dalam benua Sunda atau Sundaland adalah ibu atau induk bagi peradaban dunia. Katanya lagi, penanaman padi bermula dari Semenanjung Tanah Melayu, iaitu kira-kira 9,000 tahun yang lalu. Maka dari itu, masyarakat, orang-orang India, orang-orang Cina, orang-orang Jepun dan bangsa-bangsa lain seluruh dunia mempelajari kaedah penanaman padi melalui masyarakat di Semenanjung Tanah Melayu. Seorang ahli geografi Islam yang bernama Muhammad Al-Idrisi telah melakar peta Semenanjung Tanah Melayu pada tahun 1154 Masihi dan menamakan Semenanjung Tanah Melayu sebagai Jazirah Malay. Kedudukan Semenanjung Tanah Melayu yang begitu strategik, iaitu di pertengahan jalan antara Timur Tengah dan Timur Jauh, serta Selat Melaka yang terlindung daripada tiupan taufan, menyebabkan Semenanjung Tanah Melayu ini menjadi tempat tumpuan bagi pedagang-pedagang asing untuk singgah di sana. Hasil bumi yang kaya raya seperti herba-herba, rempah ratus, hasil galian dan banyak lagi hasil bumi menyebabkan aktiviti perdagangan di Nusantara begitu aktif, terutamanya di Semenanjung Tanah Melayu. Faktor kedudukan yang strategik dan kekayaan hasil bumi menyebabkan wujudnya kerajaan-kerajaan bertamadun tinggi di sini. Salah satunya adalah Kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua menjadi terkenal suatu ketika dahulu disebabkan apabila dunia luar mendapat manfaat perdagangan dengan kerajaan-kerajaan yang berada di Semenanjung Tanah Melayu. Sebelum penubuhan Kesultanan Melayu Melaka lagi, Kerajaan Kedah Tua telah menjadi kerajaan yang masyhur di Semenanjung Tanah Melayu dan ia dipercayai sudah mula wujud sekurang-kurangnya 500 tahun sebelum Masihi. Pada abad ketiga, Kerajaan Kedah Tua juga sudah terkenal sebagai tempat industri pembuatan besi yang terbesar di dunia. Malah sejarah membuktikan besi yang dihasil oleh Kerajaan Kedah Tua merupakan antara besi yang terbaik di dunia. Sejarah juga membuktikan nama Kedah Tua juga banyak dijumpai dalam catatan pelayar-pelayar luar. Orang-orang Arab menamakan Kedah Tua dengan nama Kalai atau Kala. Ada juga yang menyebut Kedah sebagai Kalah Bar, di mana bar dalam kalimah Arab bermaksud kerajaan atau pesisiran pantai. Orang-orang Cina pula menyebut Kedah Tua sebagai Chia Cha atau Cie Chia. Dan ada juga catatan pada abad kedua Masihi menyatakan Kedah Tua disebut sebagai Kedah. Manakala dalam catatan Sanskrit, Kedah ditulis sebagai Kataha atau Kadara. Manakala dalam Tamil ditulis dengan nama Kadaram yang bermaksud kuali besar atau Kalagam yang bermaksud warna hitam. Kewujudan Kadaram dicatat pada batu bersurat Kerajaan Chola pada tahun 1030 Masihi yang membayangkan Kedah sebagai sebuah negeri yang makmur dan terkenal dengan perdagangan ekspor kain sutera. Orang Eropah pula menyebut Kedah dengan nama Kedah atau Kedah. Seorang ahli undang-undang, Roland Brother, menyatakan Kedah pernah disebut sebagai Kedah dikaitkan dengan karar yang bermaksud tanah yang sesuai untuk tanaman padi. Dan orang Belanda pula menyebut dengan nama Kudaram, yakni sebuah kota yang terletak di tebing muara sungai. Dan orang Parsi menyebut dengan nama Kala,
Pada tahun 1516, Duarte Barbosa, seorang penulis Portugis, ada mengatakan dalam catatan beliau, Kedah adalah sebuah kota yang sibuk dan menjadi tumpuan kapal-kapal Arab datang dari pelosok dunia untuk berdagang. Dalam sebuah buku berjudul The Golden Chersonis, hasil karangan Paul Whitley, telah menyatakan bahawa kerajaan Kedah Tua telah didapati dalam catatan Cina pada tahun 638 Masihi. Catatan itu menceritakan tentang pengutusan seorang duta kerajaan Kedah Tua ke China. Dalam catatan Ma Tuan Lin, dinyatakan bahawa Chia Cha, yakni Kedah, menghantar utusannya ke istana China pada tahun 638 Masihi. Seorang Sami Buddha yang bernama Yi Jing atau Ai Ching merupakan seorang Sami terkenal di China pada zaman dinasti Tang, menyebut tentang Kedah ketika perjalanannya ke Nalanda, India bagi mendalami agama Buddha. Beliau menyebut Kedah dengan nama Chie Chia. Sejak abad keempat Masihi lagi, sebelum kerajaan Kedah Tua menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara China, Kedah Tua telah pun menjadi pelabuhan interport yang terpenting berdasarkan pentarikhan relief yang dibuat berdasarkan inskripsi-inskripsi yang dijumpai di Lembah Bujang. Balik kepada cerita Yi Jing ketika dia tinggal di Kedah sebelum meneruskan perjalanan ke Nalanda, India. Pada tahun 671 Masihi, kerajaan Kedah Tua masih sebuah kerajaan yang bebas, dan Yi Jing juga ada menyatakan bahawa kesemua perjalanan beliau dilakukan dengan menggunakan kapal Melayu. Pada tahun 685 Masihi, Yi Jin dalam perjalanan pulang ke tanah air beliau, dia menyinggah sekali lagi di Kedah dan melaporkan bahawa Kedah pada ketika itu sudah berada di bawah naungan Sriwijaya berserta dengan kerajaan Moloyu, yakni Jambi. Dan dia juga menyebut tentang ada biarawan lain yang ikut sama dengan beliau juga meninggal dunia di Kedah. Seterusnya, kerajaan Sriwijaya sememangnya sudah dikenali oleh dunia Arab sejak dari zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, Khalifah Daulah Umayyah yang pertama. Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang mempunyai wilayah pemerintahan yang luas sehingga ke semenanjung Tanah Melayu, termasuk Kedah Tua. Hubungan di antara Kedah Tua dan dunia Arab dikatakan terjalin selewat-lewatnya pada abad ke-9, di mana mata wang shilling zaman Khalifah Al-Mutawallil bertarikh tahun 848 Masihi ditemui di Lembah Bujang. Paul Whitley juga menyatakan bahawa pada 940 Masihi, seorang pelayar Islam dari Bukhara yang bernama Abu Dulaf Al-Muhalhil telah singgah di Kedah dan beliau mencatatkan seperti berikut. Apabila aku tiba di Kedah, aku mendapati tempat ini merupakan tempat yang cantik, yang mana ianya dikelilingi oleh dinding-dinding kubunya, taman-taman bunga dan air yang mengalir dari mata air. Aku melihat lombong biji timah yang tiada tara bandingnya dengan mana-mana tempat di dunia. Di dalam kota, aku melihat pembuat-pembuat pedang kalai, iaitu pedang asal orang India. Sebagaimana di China, orang-orang di sini memakan daging yang tidak disembelih. Masyarakat di sini memiliki sistem perundangan yang mana ianya meliputi penggunaan penjara dan sistem denda
sebagai salah satu bentuk hukuman. Mereka memakan gandum, tamar, sayur-sayuran yang mana ianya ditimbang sebelum dijual, dan roti-roti dijual secara bertimbun-timbun. Mereka tidak memiliki bilik mandi awam seperti orang Turki, yakni hammam, tetapi mereka mandi di sungai-sungai yang mengalir deras. Mata wang mereka adalah dari perak yang dipanggil fahari. Mereka memakai sutera yang sangat mahal, sama seperti orang-orang Cina. Raja Kalah, yakni Kedah, membayar ufti kepada Cina dan mereka menyebut nama Maharaja Cina dalam upacara keagamaan mereka. Raja Kalah menghadap ke arah Maharaja Cina ketika sembahyang. Selain dari penemuan duit shilling, terdapat juga penemuan-penemuan lain di sekitar kerajaan Kedah Tua, seperti sepihan seramik Arab, tembikai tanah, batu cop tertulis nama seorang tokoh iaitu Ibn Sirdan, dan makam seorang pendakwa Arab yang bernama Syekh Abdul Qadir bertarikh 904 Masihi. Kedah Tua juga dikenali oleh pedagang-pedagang Arab sebagai tempat pembuat pedang yang berkualiti. Buzugh Ar-Ram Hurmuzi telah mencatatkan dalam Ajaibul Hind bahawa seorang nakhoda yang bernama Ismailiyah telah berlayar daripada Kalah, yakni Kedah, menuju ke Oman yang bertempat pada tahun 317 Hijrah bersamaan 929 Masihi. Bermula dengan kerajaan Kedah Tua, terdapat pelbagai kronologi sejarah negeri Kedah dengan pelbagai naratif sejarah. Sejarah takkan terpadam.